Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang dah rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulin memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulin 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulin dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulin, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda saja. Kita hanya ada 3 batch sempena bulan kemerdekaan ni. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin. Faiz, kalau kau perasan, kalau kau perasan dalam aku punya program Lemak Tulin yang bila aku cakap engage muscle, inilah yang macam yang mem cakap ni, keraskan muscle dekat betis, dekat ni sambil breathing tau. Selalu orang ingat kalau kita tahan muscle, kita kena tahan nafas, no. Tahan nafas dengan engage muscle is lain. Dah lari, cycle motor Yes, dah I lari think dah. this is to elak kita masa GeForce. Mem, kalau So, macam okay. orang ada satu No, soalan je. Faiz teruskan. Beef bastard. Mem, kalau orang selalu macam dia tinggi lah. Physically dia tubuh badan dia tinggi, tekuk panjang macam Mak Saleh lah. Adakah dia less Lagi senang nak kena solid? jilok. Lagi senang kena jelok kan. Okay, a study has been done about that. Apa diganggu? Macam the stronger factor untuk orang dapat jilok is not the height but muscle. Oh. And I did a study back in 2018 among our cadet pilot. Siapa yang senang kena jilok? Same person tapi with and without G-suit is actually orang yang pakai G-suit. Sebab apa? Bila dia ada G-suit, dia rasa G-suit will do the job for them. So end up dia orang tak buat muscle contraction. So orang yang pakai G-suit, yang inexperienced, I'm talking about inexperienced, kalau dia pakai G-suit, dia lagi senang kena G-lock ataupun grey out. Sebab dia rasa macam, oh ada G-suit aku boleh relax sikit lah, tak payah buat muscle contraction betul-betul lah. When actually G-suit tu boleh bantu, dia hanyalah untuk bantu kita contract lagi mantap, lagi kedap. So height biarlah tinggi height mana pun, kalau dia tak buat contraction, muscle strength dia tak bagus, senang kena jilok lah. Okay, Faiz. Sorry lagi. That and jantung dia is not a marathon punya jantung. Ini. Not a marathon punya jantung. Jantung marathon is super fit, dia super steady, super relax that. Walaupun ada G10 dia macam hello. So end up dia tak contract lagi kuat, tak contract lagi laju. Dia senang kena jilok. That's marathon punya, long distance punya orang lah. So cerita dia kalau nak ada ketahanan G yang bagus, dia punya jantung kena ada kemampuan boleh berdenyut dengan laju lah instead of relax macam tu lah. Anaerobic punya fizik. Dia macam banyak kepada heat and also banyak kepada muscle lah yang jenis orang pergi gym. Sebab video G saya tu, diorang pelik dah tengok saya punya heart rate tu macam tinggi. Itu kena lah tu. Betul. Diorang pelik tengok. Okay, Faiz. Berdasarkan experience kau lah, kau pernah jilok kan? Pernah? Sekali. Apa yang kau rasa, apa yang kau nampak? Kau boleh cerita sikit tak kau punya experience dia? Nampak macam mana? And then bila jilok tu, apa kau rasa? Okay, masa jilok tu, ini masa saya student lah. Saya
saya G-lock tu rasa macam mimpi tu lama tau. Tapi tak ingat lah mimpi apa. Dia macam mimpi yang indah lah. Dia macam kita macam dah tidur 1 hour, 2 hour. Sebenarnya kita tu just for berapa second lah. Lepas tu kita bangun, kita blur. Kita jadi macam confused. Apa ni? Kat mana ni? Macam tu. Lepas tu instructor yang doktor lah cakap, okay, press the G-lock button. Nanti kita jangan macam gegau macam tak sure kan. Apa ni? Kat mana? Macam tu lah. Dia bahaya lah. Dia punya tu, walaupun dia lepas G-lock tu, in that maybe kita G-lock tu dalam 10 second. Lepas tu another additional second tu kita confused. Tak tahu. Itu bahaya So, sebenarnya tu. kita panggil itu relative incapacitation. So G-lock dia akan divide into two stages. One is absolute incapacitation, maknanya itu yang betul-betul kau G-lock G-lock. Lepas tu bila bangun kau akan experience few seconds of confusion. So that's a relative incapacitation. Masa tu you kena macam aku dalam aircraft ke, aku dalam simulator ke, aku dalam apa. So total ikut study about 30 seconds. Just imagine kalau aircraft tu speed berapa, height berapa, 30 second tu sebenarnya kadang-kadang sangat bahaya lah. Second tu banyak And that's high loss. one fenomena kita panggil funky chicken. Lepas bangun daripada G-lock kau macam macam tu. Macam funky chicken ya. Banyak video pada aku tunjuk macam ayam menggelepar. Sebab apa benda tu jadi adalah sebab tadi G-lock jadi because oksigen tak cukup dekat otak. And then bila G dah kurang, darah boleh balik ke capai balik ke otak. Dia macam short circuit lah, tiba-tiba oksigen ada, neuron dekat dalam otak ada oksigen balik, dia jadi short circuit tak. So semua muscle yang dekat yang ada yang triggered semua akan contract lah. Tu yang jadi funky chicken. Saya kena malu semua orang tengok Ya saya masa G-training tu saya dah lah kan nombor saya paling senior dalam saya punya flying course tu. Saya yang demo G-lock macam mana, saya yang demo funky chicken macam mana teruk. Kau tak ada video ke? Saya zaman tu zaman CD CD hilang. Ya, boleh minta, nanti aku mintakan apa nanti kau CD tahun bila aku tunjuk. Wah, Alhamdulillah, thank you ma'am. aku simpan, aku tak simpan, aku kan. Saya tak lah ma'am. Saya 8G macam ni ma'am. 8G macam ni. Ya itulah ya. Masa zaman training dah ya. Kau satu, Dato' Jairo dua-dua. Oh, dua-dua. Saya itu tak agak dua. Nanti Ustaz Jairo dah buat dua-dua, saya buat satu je lah. Taklah lawan sini. Ish, boleh ni, menarik ni. Kalau ma'am nak cuba dapat kan, nanti saya bagilah kos apa tahun bila bersama ma'am Sebab semua tu kita simpan. Okay. Faiz, yang aku tanya kau tadi adalah kau tidak menjawab soalan aku. Yang aku tanya tadi adalah kau punya experience sebelum G-lock tu. Apa yang kau rasa, apa yang kau nampak, kalau kau boleh explain sikit pasal tunnel vision apa semua. Tunnel vision. Okey. Katalah G-lock. Okey, elok kan? Sebelum G-lock dia ada elok. So dia nampak macam dia dalam simulator tu dia akan nampak macam ni lah, macam di tunnel makin lama makin kecil. Kalau kita tegal macam tu kan, dia akan buka balik. Lepas tu kalau kita lepas dia macam sampailah kita tak boleh tahan. Sampailah kita tak boleh tahan, dia jadi macam lorong apa, kalau tengok cerita movie tu kan, tunnel tu kan, macam itulah, dapat light, sampai dapat light ujung tadi tu. Di dalam tu dia ada macam 3 light tau, dia ada macam 3 light. So kita akan dapat light yang pop tepi ni hilang, sampailah light yang paling last ni. Tu kita terlepas tu G-lock lah. Kalau hypoxia effect macam tu juga. Hypoxia they are painless and sangatlah pleasant. So untuk hypoxia is the transition, you tak tahu transition you dah kena hypoxia. So hypoxia dengan special disorientation lah, these two yang killer lah, sebab sangat best, sangat lalau. Dan you tak tahu pun you are in that condition. Tak apa, itu next topic. Sekarang ni kita cakap pasal G dulu. Okay, Faiz. Masa dalam real flying, macam kau buat maneuver apa semua tak, in case kalau G-lock lah, so ada any specific punya SOP, apa jadi apa semua,
in case kalau pilot jilok dekat dalam kokpit lah, ada tak any SOP dia kena buat ke benda ke, maybe dia aircraft dekat sebelah kena alert ke, kena benda ke? Dia lucky kalau kita fly aircraft yang belakang tu ada control, which is belakang tu ada instructor. Which is kalau front pilot tu pingsan, the real guy yang instructor tu boleh fly the aircraft lah. It's unlucky kalau yang belakang tu adalah weapon sensor officer, which is dia tak ada control stick kat belakang. Dia tak ada control kapal pun. So that one is unlucky lah. That condition lah, tu kita orang akan train betul-betul supaya kita tak nak elak benda macam tu lah. Benda macam tu berlaku lah macam tu. Tapi kalau pilot ni selalunya kalau macam kami tak tahan G tu, kami relax je, tak ada nak full teruk lah. Kalau kita hari tu kita rasa G tolerance kita rendah, kita just play within yang kita bertahan je lah. Masalahnya efek dia akan bahaya lah selalunya. Lepas tu Nobody can control it. Selalunya dia akan jadi pada orang yang tengah buat issue, because walaupun macam okay masa flying biasa, kalau you rasa macam this is too high lah G, I rasa macam I ada tunneling of vision, dia akan ease off. Ease off, yes. So kalau macam demo macam kat 5 ke apa kan, so you have to lagi-lagi kalau macam yang yang kena ada formation kan, setengah you have to follow lah, and kalau you tak tahan cilok lah. Tapi so far tak ada lagi lah. So far tak ada. Kat Malaysia. Kat Malaysia. Kat luar ada. Kat luar ada. Tapi ma'am, yang saya tengok dekat ada apa macam some kind of competition dekat TV yang Red Bull punya Aeros tu, yang dorang sampai tarik 9G, dorang jilok tau ma'am dalam apa keadaan aircraft tu tengah macam tu. So okay, macam mana ma'am? Diorang macam iaitu tapi lepas tu dia macam train tau. Untuk yang these pilots dia macam train, although sangat-sangatlah dangerous, tapi dia orang macam train. Perasan tak? Dia macam bila bangun dia tak tahu dah. Bangun je dia tahu dah dia kat mana. So untuk itu you have to go. Itu memang dia orang buat G training I think almost every week. Saya rasa tu passenger kot. Itu passenger ni ma'am. Dia nak ya ke? Orang belakang dia just nak rasa macam mana G-locknya tu. No. Faiz pilot. Dia pilot ada single seated punya aircraft. Single seated punya aircraft. Yes. Tapi rasanya I rasa kalau G-lock I rasa diorang by nature diorang takkan fly kot. Mungkin that one incident jadi kat diorang. Masa dia akan jadi penat lepas tu. Kalau lepas G-lock dia akan penat. Dia akan macam tak boleh buat apa-apa lah. Dia punya G-lock tu saya rasa maybe less than 2 or 3 or 2 second lah. Very quick punya G-lock, tapi bila diorang dah recover, diorang sedar terus tahu apa nak buat. Diorang tak ada fagi chicken ke, tak ada macam blur ke. Tu saya macam cakap apa aku G-lock pun macam gila teruk. Diorang bila diorang pitam ni bangun balik terus tahu apa nak buat. I've seen the video, tapi I tak tahu itu policy company dia lah to allow him to fly. Tapi kalau I lah doktor dia, I cakap no, you not fit to fly. Kan? Patutnya tak boleh tu satu tak boleh lah. Kalau itu tak boleh sebab memang you endangering a lot of people, not only you yourself tapi orang kat situ kan ramai kan participant semua tu contestant. Tak apa Pak Is, nanti kau boleh search dekat YouTube Red Bull Aeros. Kau tengok sendiri. Red Bull Aeros first person view ke, nanti kau tengok pilot tu sendiri G-lock masa dia tengah ni. Dia tengah tarik ni lah, tengah max rate turn macam tu lah. So, Faiz, selain daripada kita gunakan apa yang ada dekat badan kita untuk kita nak elakkan daripada darah turun bila kena G tu, ada tak apa-apa device ataupun equipment as a pilot yang boleh membantu kita dalam kita punya ni lah, kita nak tahan G tu jatuh? G-suit lah. Okay. Membantu. Macam kita yang kita pakai is ada half in G-suit. Ada negara-negara luar, diorang yang mantap sikit, yang diorang ada tu full body G-suit tu dengan pressure breathing. Pressure breathing tu kau gangai mulut dia terus stuck. Terus ni kan. Dia ada yang tu lah. Kita pakai yang half tu sajalah. So macam mana G-suit tu berfungsi? Adakah setiap masa dia akan keras ataupun dia ada
dia aircraft sistem dalam kapal tu, dia bila kita input G, dia akan masuk macam FA. Dia macam mengembangkan G-suit dia lah. Dia ada host akan connect kat dalam cockpit tu. So host tu dia akan ada air lah masuk tu, dia kembangkan that Dia bergantung pada G profile lah. G profile. G profile, betul kan? So sama je. more than 3G baru akan ada inflation. Oh, Oleh 3G tu. okay. So alang-alang tu kita jawab ada beberapa soalan dekat sini. Okay ma'am, question daripada Afif Fahmi. Kalau orang awam boleh ke rasa G tu ma'am? Jadi astronot. G, okay, paling simple nak rasa is roller coaster. Paling senang lah. Itu not only positive G, negative G pun you boleh rasa. Orang awam lain yang pernah datang ke centrifuge untuk rasa kita punya G ni, number one, academician. So they are professors from universities. They are students yang datang nak buat attachment, nak belajar pasal aviation medicine. Ada juga datang menteri-menteri. Kalau anda berjaya untuk menjadi menteri, anda boleh naik kita punya Astronot kan, astronot. Angkasawan. Angkasawan, lupa pula. Angkasawan boleh. Ma'am, apa Jap. Pon, jap. Centrifuge kan, sampai centrifuge kan. Centrifuge kita antara terbaik ke memang dalam Asia? Yes. Kita punya, yes. Kita punya baik. antara yang tercanggih, sebab antara yang kenapa dia canggih adalah interchangeable cockpit. So kira macam yang datang tu dari squadron F-18. So kita boleh masukkan F-18 punya cockpit. So that dia real lah. Kalau macam kita sekarang ada Sukhoi, boleh masuk Sukhoi punya cockpit. And then kalau kita ada bangga dengan Malaysia. So disebabkan itu Australia pun datang dengan training dengan kita. And soon sebab tu kita pun nak panggil daripada US Air Force pun so far dah certify kita boleh. So tapi disebabkan COVID dia orang tak dapat datang saya rasa sampai sekarang. Tapi kita dapat that certification untuk training dan also kita punya modul lah, centrifuge module up to standard. Okay ma'am, apa beza G dekat roller coaster dengan G dekat aircraft? Adakah orang yang naik roller coaster pun ada potensi nak G-lock? Yes, sangat ada. Dia punya force is the same. Force dia the same. Cuma dalam certification dia punya COG tu different lah. COG dia betul-betul on top of your head. So COG untuk roller coaster aku tak tahu macam mana. Aku tak tahu. Tak lain, 2 lah, 2, 3 je. Yalah, dia 2, 3 tapi dia punya COG tu. Oh. Dia depends juga. Kalau macam the centrifuge tu betul-betul dia punya force tu betul-betul on top of your head. Kalau macam yang dalam roller coaster kita tak tahu. Tapi dia punya force should be the same sebab tu dia pun dapat G-lock jugalah. Dia punya force tu ke bawah. Sekejap ni ada orang tanya lagi. Dah hilang dah soalan dia. Dah hilang. Janganlah hilang. Kalau GeForce Formula 1 racer ke tepi ke pergi dara? Tak apa. Tadi I rasa I dah explain tadi yang kalau bawa kereta ada GX, kalau corner kiri kanan is GY. It's not GZ. GZ only masa flying. Cat interested tu. Okay ma'am, soalan G-lock ni sama ke rasa dia kita tahan nafas dan kawan tekan dekat dada dan kita kita collapse. Itu you create the effect of G-lock, which is kurangkan oksigen kat otak. Itu you. Faiz, ada lagi satu soalan. Yang ni mungkin kita dah tahulah, tapi kita punya viewer nak tahu juga. Kenapa bila kita kena G, muka kita kena tarik sampai jadi tua? Muka I still comel, ada 6G. Tu kalau orang banyak lemak, itulah ada semua everything tertarik bawah tu kan. Macam saya ni tak tegang, kulit tak tegang. Jadilah gitu. Kalau orang kulit tegang tu, okeylah tak ada. Dia punya, dia semua akan tertarik ke bawah. Betul lah.
Okay, kejap. Kita tengok lagi ada soalan tak? Dia literally masa cooling G tu memang semua, not only your face but also your internal organs semua turun ke bawah. Semua. Okay, ma'am. Next question. Do fighter military pilots have limitation before being able to fly after scuba diving to prevent potential adverse effect of DCS? Have limitation. I think it applies to everyone. Dia macam from bottle to throttle is forever. Okay, apa panggil DCS 24 hours to 48 hours. Tengok juga berapa dalam you dive and also whether lepas tu you akan naik pressurized or non-pressurized aircraft. Dan ini sama je lah sekarang ni pun. Okay, Faiz, soalan. Berapa minimum G-force untuk fit to fly? Tu ke saya ma'am? Ma'am ya? Oh, ma'am. Berapa ma'am. minimum G-force untuk fit to fly? Bukan susah benda ni. Okay, pilot cadet, student pilot datang kat kita. Kita bagi dia masuk dalam centrifuge. Profile-profile yang kita kasih tu lah 6G, 9G and whatever G kita kasih. Kita akan tengok sama ada dia senang kena simptom ataupun dia tak ada simptom. So siapa yang tak ada simptom, selalunya kita akan cakap, kita tak cakap apa-apa pasal dia orang ni, tapi siapa yang senang kena G-lock, yang macam masuk sikit 3G G-lock, masuk 4.5G G-lock, masuk 6G G-lock. So ini je yang kita akan remark, not fit to become fighter pilot. Not become pilot. Not fit to become fighter pilot. High G, high performance aircraft pilot. Tu je kita punya komen. And then sebab lepas kita buat centrifuge training, they still have to undergo training dengan the real aircraft. That's where the instructor yang akan evaluate sama ada dia ni betul boleh withstand ke tak, not us. Yalah, sebab pilot pun kalau transport aircraft dia takkan experience G pun. Kalau macam chopper pun tak adalah banyak sangat pun kan. So ada tapi tak banyak lah. So dia tak semestinya yang tak boleh tahan G ni memang dia tak boleh jadi pilot langsung lah. Okay, soalan. Tak tahu nak tanya apa. Sekejap bla 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 bla. Ni kalau aku Faiz jawab. Kalau dalam dogfight macam mana pilot handle G-force sebab kena banyak buat maneuver? How you manage your dia sebenarnya kalau macam masuk centrifuge dengan real aircraft bukan tak sama. Dia centrifuge ni kau 8G tu 30 second. Direct 8G. Macam during dogfight ni tak like every time tu. Kadang-kadang dia relax sekejap. Kadang-kadang dia ada 4G, kadang-kadang dia ada 3G, kadang-kadang dia ada 5G, kadang-kadang dia ada 6G. No apa. Dia selalunya kalau fly dia akan 7G tu tak boleh tahan lama pun. Sebabnya with that kita cornering, speed dah lost, speed dah kurang, so G dia akan jadi kurang lah. Bila G dia kurang, dia tak adalah macam lama. Itulah kot. Dia yang dekat centrifuge tu, kita training, kita nak tengok kita punya badan punya limitation. Yes. Dia more tu nak detect limitation lah kalau dekat. Kalau bila kita fly sendiri, apa dia ma'am? Okay, centrifuge ni satu is to detect limitation. Number one reason why we have this adalah untuk train how to do proper AJSM. So kalau dia masuk, kita ajak AJSM tadi tu masuk, okay kita kasi 6G. Okay, now you do your AJSM. 3, 2, 1, hold, breathe tu kan. Kita tengok dia macam fuck up gila buat AJSM. Kau keluar balik, aku ajar balik. Ajar betul-betul, tumbuk, tengok masa macam mana, kau masuk balik. Masuk, buat. Fuck up lagi, keluar. Okay, buat betul-betul lagi. Sampai dia okay buat AJSM dia tu. Sebab the number one preventive measure untuk G-lock, zero cost is AJSM. Tak mengeluarkan kos. Kelegat. Ma'am, tapi sepanjang ma'am masa serve dekat post G, ada tak yang student yang sampai kena remark memang dia ni memang fuck up teruk kan? Marathon runner. Ada Dia bukan dia fuck up, dia tak fuck up tapi cuma badan dia tak mampu to withstand G. Dia punya heart is so stable,
So that walaupun masa tu badan kita cakap tolonglah pam laju sikit, kuat sikit untuk banyakkan darah ke otak, dia macam relax je. Relax Macam lah. saya cakap tadi tu lah, dia cakap relax je jantung dia ni. Santai. Macam Even though dia buat AJSM pun sama juga. yes, so kadang-kadang it's so Betul. sad, so sad to see them. Ma'am, saya sebenarnya long distance running ni sebab saya ingat like the fitter I am, the better the chance of me become a fighter pilot. So sad, dia dapat information yang salah. It's not that. No, okay, siapa-siapa yang jadi fighter pilot, please avoid long distance running. Okay, you do exercise, yes. Do 5K, no problem. Do 3K, no problem. Tapi banyakkan pergi gym. Banyakkan masuk fat to fit program. Okay, tuan-tuan. Okay, 50%. 25%. 25%. Okay, Faiz, ada tak any last question untuk ma'am? Adalah so far itu je lah yang saya tanya tu pun sambil dah tadi. Tak ada apa kot. Boleh ma'am, after this maybe kita boleh collaborate lagi kot. Kita buat yang special disorientation. Sebab ada juga kalau orang tanya special disorientation tu macam mana kan. Yang pasal hypoxia tu, sebab hypoxia tu rasanya sebab apa civilian punya yang naik aircraft civilian pun ada kemungkinan kena hypoxia kan. So boleh lah nanti kita Naik gunung pun boleh kan? Naik gunung pun boleh. Yes, that's acute mountain sickness. Okay ma'am, saya rasa itu je masa kita ni rasanya semua dah terjawab kot pasal G ni. So kalau tak ada apa-apa, sila contact Captain Rais. Not me. Okay ma'am, thank you so much ma'am for your time kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Selamat Hari Raya Aidil-Adha ma'am. Maaf zahir dan batin. Ma'am, raya gimana ma'am? Saya raya di Duduk rumah? klinik. Esok I kena vaksin orang. Sebab tu hari ni I cuti. Oh, okay. Alright. Semoga dipermudahkan urusan ma'am Oh, insyaAllah. Cap Afifah Rani tu pergi kat klinik ma'am. Ma'am, dia tak pergi ke klinik ma'am ni. Korang kalau ada apa-apa masalah kesihatan, sakit apa pula, pergilah dekat klinik ma'am. Nanti kita akan berboling. Ma'am Tapi dekat ni, dekat YouTube. Janganlah ada soalan-soalan sakit laki tau. Banyak juga yang tanya. Tapi tu macam, we have ada doktor laki yang boleh jawab dengan rasa comfortable. So, I rasa. Tak cerita dia pasal ma'am punya video hari tu. Yang mana? Yang video dengan saya tu, yang second part. Yang pasal batuk tu. Tu yang dia buat ramai tu. Okay ma'am. Alright. Thank you so much ma'am. Buka. Okay. Okay ma'am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye.